Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Tukang DIY. Okay, untuk hari ini saya ada satu video unboxing, review dan setup yang besar sikit. Sebab ini saya dah special. Kenapa special adalah kerana ni saya dapat hadiah, bukan sponsor. Ni adalah saya dapat hadiah daripada isteri saya sempena hari lahir saya. So saya dapat hadiah. So dia surprisekan saya dengan sebuah 3D printer lah. Walaupun dia tak beli secara online dan surprisekan barang ni sampai, tapi tu cara kami surprise lah. Dia takut salah, so dia ni just bagi tahu nak pergi ke KL, dia suruh temankan dia. Dan dia nak pergi ke kedai 3D gadget untuk beli 3D printer ni lah. Sampai kawasan sana, dia kata dia nak saya hadiahkan saya sebuah 3D printer. Dia takut salah, so kita beli sendiri lah. So terima kasih kepada isteri saya untuk hadiah ni. So saya dapat awal lah hadiah ni, so sangat surprise lah. Awal daripada tarikh birthday Okay, so ni adalah model yang saya dapatkan dengan bajet yang wife saya ada tu. Memang saya nak model ni pun dengan berkat saya tengok malam-malam. So akhirnya dia hadiahkan saya sebuah 3D printer. Okay, so ni adalah model Ender 3 version 2. Ni version yang terbaru lah. Okay, ni adalah kotak dia. Okay, ni saya dapat percuma lah hadiah, free gift. Dia bagi nozzle cleaner. Dia bagi adalah tu dia dalam. So nanti kita buka juga yang ni. Okay. Okay, saya pun dah tak sabar nak terangkan pasal printer ni. So ni je lah kotak dia. So memang kemal lah. So tak ada kemek lah sebab kita orang pergi walk in, beli secara walk in. Okay, so ni adalah version Ender 3 version 2. Okay, dalam video ni kita akan tunjuk lah setup dan pemasangan, unboxing semualah. Okay, kita teruskan ke unboxing. Saya pun dah tak sabar ni. Okay. Okay. Sangat excited saya nak pasang ni. Okay, kita tengok. Seperti saya maklumkan tadi, kedai saya dapatkan adalah kedai di 3D Gadget. Kedai ni dia dekat dekat IKEA Ceras tu. Dia belah sana lah, Jalan Maluri tu, Taman Maluri ke apa nama. So saya dapatkan kat situ lah 3D Gadget. Dia ada juga secara online. Okay, saya dekat Shopee. Saya akan letakkan link dekat bawah lah, Shopee. So boleh pilih mana-mana. So dia memang trusted seller. So boleh beli secara Shopee, dekat Shopee, ataupun boleh walk in dia. Okay. Okay, so ni bukan ada sponsor ni saya dapat idea lah. Bukan sponsor daripada 3D Gadget. Dia saya just promote yang memang saya beli kat sini. So saya dapat layanan yang terbaik lah. Okay, untuk ni adalah magnetic flexible double ni, double side ni adalah saya beli sendiri lah. Ni saya tambah duit sendiri, saya beli sebab extra. Kalau kita beli 3D printer ni tak dapat yang ini 3D ni tak dapat yang ni. Ni saya beli sendiri. Okay, upgrade lah. Okay. Okay, ni dah lah lupa dalam dia. Okay, didatangkan dengan buku. Biasalah guideline untuk pemasangan, berada tingkat semualah. Okay, so ni selalunya kita kalau beli phone ke apa, kita akan tak pernah buka lah, tak pernah baca ni. So yang ni untuk kerana first time nak pasang, so saya tengok lah dia punya guideline. Tapi dia punya menu guideline dia agak baik sebenarnya. Dia boleh kata macam kalau kita beli barang yang DIY ni macam IKEA tu kan, didatangkan dengan gambar raja dan apa yang perlu kita buat, apa yang salah kalau kita pemasangan tu, penerangan dia sangat baik. So saya macam rasa macam sangat mudah lah untuk kita nak pasang. Okay, so siapa first time tu just follow guideline ni apa yang dibagi. So memang rasanya tak akan ada masalah. Okay. Okay, kita tengok apa lagi ada. Okay, dan printer ni walaupun DIY, sebenarnya dia tak semua kita perlu DIY. Maknanya dia boleh katakan lebih kurang lah ni. Ni bukan angka yang kedai kilang brand Ender 3 ni beritahu, tapi dia lebih kurang dalam 30% tu dah siap pasang lah. Dia dah terpasang lah. So tak adalah dari kosong. Ada yang part yang dia dah pasang, ada part yang kita perlu pasang lah. Mungkin dia nak jimat dia punya packaging ke. Okay, so boleh nampak ni. Okay, apa barang yang ada dalam. Dia punya packaging dia memang kemas lah. So kalau nak beli post pun tak risau sangat lah. Okay. Okay, ni adalah version kedua. So nanti saya akan terangkan jugalah apa perbezaan
apa yang saya tahu, version kedua ni apa yang dia upgrade dengan yang version yang sebelum. Okay, okay, ni bahagian atas lah, dia ada 2 layer. Okay, ni film holder. Okay, ni sini ada screen dia. Screen antara yang apa yang dia upgrade lah daripada version pertama ke version kedua ni. So nampak lagi mahal lah. Okay, so kita tengok apa yang ada kat bawah pula. Okay, so tu bawah ni dia ada lagi, dia ada yang 3D printer ni juga didatangkan dengan tools lah. So maknanya kalau kita, untuk pemasangan printer ni tak perlu kita ada extra tool yang kita beli sendiri lah, tak ada. Kita boleh, kalau kita nak pakai yang itu sendiri pun boleh juga. Tapi kalau tak ada, pakai yang dia punya dah boleh siap pasang printer ni. Okay, ni adalah wire-wire dibagi percuma filament plastik, tapi sikit je, bukan 1 kilo, dalam 200 gram tak silap tu. Yang tu dalam ada skru lah. Semua dia label dengan baik lah. So kita takkan terfikir-fikir lah, ni yang mana, ni yang mana, tak ada. Okay, semua datang dengan baik. So ni daripada scraper dia bagi. So bawah sekali tak ada, hanya 2 layer. Okay, ni selesai. Setelah kita buang kotak, okay, ni dah lupa ya. Okay, ni adalah set nozzle. Ni pun antara apa yang dia upgrade lah, rupa dia. Dia injection mold. So sebelum ni dia pakai besi, kalau tak silap saya tengok video. Okay, so atas ni dibagi juga glass, dah siap-siap glass. Macam yang sebelum ni, kalau flexible dia bagi magnetic, tapi yang lembik bukan yang macam saya beli lah. Yang tadi tu spring steel. Okay, apa yang dia upgrade, nampak yang ni, apa yang saya boleh tengok sekarang ni, perubahan ni adalah dia ada belt tension tu untuk XY. Lepas tu dia ada drawer kat tepi ni. Dia dah buat siap-siap. Okay, kalau version pertama tak ada. Yang Pro pun tak ada, Edit 3 Pro pun tak ada. Okay, so yang apa saya pasang lagi, power supply semua dia letak kat bawah lah. Sebelum ni kalau saya tengok video-video ND3 lama, dia letak kat tepi, yang ni tak bawah. Yang itu pun masa kat kedai 3D gadget pun saya tengok yang lama pun macam tu, dia letak kat bawah. Dia letak kat tepi kalau ND3 yang lama lah. So ni semua dia letak kat bawah. So lagi cantik lah, lagi kemas. Nampak macam mahal, walaupun harga tak mahal sangat. Okay, so satu lagi, motherboard dia pun dia upgrade, dipakai 32 bit. Yang sebelum ni 8 atau 16, saya tak ingat, tak pastilah. Tapi yang terbaru ni 8 dengan silent stepper motor, driver motor lah. Seperti ni sangat senyap. Yang kita dengar adalah kipas je yang bising. Okay, belakang pun dia dah cover siap. Okay, tak pastilah apa kebaikan dia cover, tapi nampak kemas lah. Dan bila power supply kat belakang ni, dia punya switch on off ni kat belakang. So kalau yang lama kat tepi. Okay, okay, so supply kat bawah. Sebelum ni kat tepi kan, ni kat bawah. Okay, ni adalah switch. Okay, so wire-wire semua dia label dengan baik lah. Okay, so sangat mudah lah untuk kita pasang. Setiap wire-wire dia label. Okay, dah sampai masanya untuk kita pasang. Okay, tapi sebelum kita pasang tu, okay, ni macam saya cakap, dia hampir 30% dia siap pasang. Tapi saya double check jugalah apa yang dah pasang. Macam ni saya check yang tepi, tapi dia pasang. Masa saya check pun memang dia ada macam sedikit macam longgar, dia tak ketat habis. So kita ala-ala kita nak pasang ni, saya akan check semua bahagian yang perlu, yang telah siap pasang, supaya kita akan dapat pemasangan yang baik lah. Tak perlu 2-3 kali kerja kita buka nanti ya. Okay, so dia ada kat tepi. Lepas tu dia juga kat belakang ni lah, mana-mana kita dapat skru yang telah dipasang tu, kita ketatkan balik. Macam ni nampak dia macam longgar sikit. Okay, macam tu. Okay, juga ni pun kita akan check lah yang back platform ni. Okay, lepas tu kita terusnya baru kita ikut step yang pertama. So saya ikut melalui buku ni lah. Step pertama ni dipasang aluminium profile untuk kita naikkan tiang yang tepi ni. Okay, ni ada frame kiri dan kanan lah.
Okey. Untuk frame ni jangan bertukar, dia ada dua jenis, ada yang skru kat bawah dan ada skru yang kat atas ni. Tapi skru yang bahagian dua atas tu sebenarnya kita dia untuk version yang pertama. So tapi dipakai yang mana yang sama je lah. Okey. So untuk yang skru yang dua ke bawah ni kita akan pasangkan di untuk bahagian yang sebelah kiri lah. So dalam buku tu semua dah ada, dan jenis skru size apa pun semua dia dah tulis kat situ. Just follow apa yang ada dalam guideline pemasangan tu. Okay, just skrukan kiri dan kanan. Dia ada dua, setiap ni dia ada dua, so ada 4 skru lah. Okay, ni kita dah siap untuk ke kiri dan kanan. Dan ini saya kita pasang limit switch untuk Z axis. Okay, yang ni dia dah siap skru dan nut, dia kita just masuk dalam slot je. Okay, semua Allen key semua dah ada, tak perlu cari Allen key yang lain lah. Okay, so sangat mudah lah kalau siapa yang tak ada tu sebenarnya. Okay, so ni kita pasang motor kat belakang. Okay, yang ini kita pasang untuk bahagian bahagian pemegang nozzle. Okay, untuk exhaust. Okay, ini adalah set motor extruder dia. So dia ada dua bahagian. Bahagian yang pendek tu dia ada lubang, bahagian belakang pun dia ada lubang ni. Untuk belah kanan lah. So untuk yang pendek sikit punya jarak lubang banyak-banyak tu sebelah kiri. So saya apa yang saya cakap ni nanti kalau tengok dalam dia punya guideline tu akan boleh nampak lah. Okay, just follow dia punya ni. Okay, dengan slot-slot yang dibagi, bracket-bracket yang dibagi. So just masukkan skru dan kita ikat. So yang ni yang biru tu boleh nampak tu adalah belt tension untuk X. Okay, ini adalah T-rod. Okay, ni dalam untuk motor. Okay, kita just ikatkan. Okay, ni bahagian atas. Okay, dalam buku semua ada. Cara-cara pasang semua dalam buku dah ada lah. Dia dah label siap, skru semua. Okay, ni adalah LCD. Okay, LCD ni kita boleh buka sebenarnya. So nak mudah kita buka, kita pasang dia punya tapak dia dulu. Okay, dan belakang ni dia ada jenis yang slot in lah. Kita masukkan, dan alang-alang tu kita terus kita pasang dia punya kabel lah, sebab dia ada satu kabel je. Okay, sekarang ni kita buat pemasangan wire lah. So kat sini dia ada label lah. Macam motor ni adalah motor Z axis. So just kita pasang motor yang tu lah. Dia ada dua, motor dengan limit switch. Motor tu dia besar sikit, limit switch tu dia kecil. So kita boleh beza lah. Okay, untuk bahagian motor. Dan ni untuk bahagian nozzle ni kita kena pasang dia punya pneumatic dia punya clamp ni dulu, ataupun apa nama dia. Dan dah bagi dah siap. Okay, dah masukkan tube tu. Lalu tu kita masukkan tu extruder. Extruder dilabelkan sebagai E. Okay, kita masukkan E. Yang ni adalah X, motor X. Dan dia ada limit switch juga. Okay, dia yang dua wire. Yang dia punya slot JST dia yang dua wire saja. Okay, di kat dalam. Okay, limit switch dia total semua ada 3 lah. Ni untuk Z, tadi untuk S, dan yang bawah ni untuk Y lah.
Okey, ni kita dah siap buat pemasangan. Boleh katakan ada satu lagi lah. Tinggal ni satu, ni filament holder ni. Okey. So untuk yang ni kita ikut original apa yang dia orang suruh kita pasang, iaitu kat atas. Okey, walaupun okey, kita masukkan macam tu je. Okey, ini adalah filament yang dibagi, PLA. Okey. Okey, dan masa ni baru saya sedar lah, ni terbalik. Sepatutnya dia ke belakang. Okey, yang kat tepi ni dia ada back tension tu untuk X tu. So untuk version yang kedua ni dia ada yang ni lah. Untuk siapa yang dia lama dia tak ada. So ni antara apa yang dia upgrade lah. Okey. So ni boleh katakan dah siap lah secara hardware-nya. So apa lagi, kita test on printer ni. So alhamdulillah saya on, tak ada masalah. Okey, semua tak ada apa-apa yang pelik lah, macam bau yang hangit ke apa ke kan. Okey, so far alhamdulillah lah. So lepas tu kita terus kita tekan auto home lah, untuk kita nak testing dia punya motor tu semua okey. Okey, dalam tu dia ada bagi juga SD card. Semua tak perlu belilah. Slot SD card ni dekat bahagian motherboard ni. Ni dia bagi. So dalam tu dah ada file. Okay, so siapa nak boleh direct test pun boleh. Tapi saya tak beli. Tetap kita letak the print yang file kita sendirilah. Iaitu kita file untuk kita nak calibrate printer, iaitu XYZ Cube. Okay, so yang ni kita auto home dulu untuk kita testing dia punya motor. Okay. Okay, sebelum saya terlupa, sebelum kita start print, saya lupa nak measure ni. Sebabkan ni dia ada tengah ni X ni, kita kena ni lah, kita kena, dia ada satu motor je. So lepas tu kita kena, dan dia ada dua kiri kanan dia punya batang frame tu kan. So kita nak ukur pastikan yang dia punya X yang tengah ni ketinggian dia sama kiri dan kanan. Okay. So sebelum kita start print tu, kita akan buat ni dulu lah. Sebelum kita buat level back juga, kita akan buat ni dulu. Okay. So ni antara satu cara lah, banyak cara. Okay. So bila tak sama, so kita akan adjust kat belakang ni lah. Kat belakang ni ada 3. So cara saya akan buka semua tiga ni bagi longgar. Dan saya akan ketatkan bahagian atas dulu kan. Okay, bahagian yang ni sekarang ni yang belakang. Okay, saya akan buka semua. Kita bagi di longgar. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita ketatkan yang atas, bawah dan belakang. Okay. Okay, lepas tu kita adjust lah sampai dia sama. Okay. Dan bila kita berpuas hati, lepas tu barulah kita boleh nak buat level back. Okay. Okay, untuk first time, tadi macam saya cakap, untuk first time kita nak kita nak auto home. Tadi saya kata nak auto home, kita tak tahu jarak dia punya tu. So kita kecilkan dulu dia punya ni. Kita kurangkan dia dulu dia punya tu. Bagi dia tak nak langgar. Okay. Sekarang ni kita akan masuk manual leveling lah. So masuk manual leveling tu, nozzle dengan jarak gelas ni, pastikan dia satu jarak yang betul-betul ngam lah, untuk hasil yang baik. Dia tak boleh terlampau ketat sangat, dia tak boleh terlampau jauh sangat. So nanti hasil dia tak jadi. So macam mana kita nak tahu? Dia ibarat kita ada satu kertas lah, satu jarak dia satu A4 kertas. So bila kita tolak kertas tu, kita akan boleh rasa
macam ketas tu tak terlampau ketat sangat, tak terlampau longgar sangat. Dia ada macam geseran sikit-sikit. Itu adalah jarak yang the best atau untuk yang sudut tu. So sekarang ni kalau boleh nampak printer ni dia ada 4 sudut, dia dah ada bagi 4 yang bawah tu untuk kita adjust. Dan macam tadi saya siap dah sebelah kiri. So lepas tu kita terus ke sebelah kanan pula lah. Dan sebelum untuk kita nak dapat gerakkan macam ni, kita kena disable stepper motor. Ada function dalam manual tu. Okay, sebab motor tu akan free lah. Okay, ni pun sama juga. Kita akan, kalau dia terlonggar kita akan rapatkan. Okay, sampailah dia tu. Dan kita buat semua keempat-empat ni. Okay, ini secara ringkas lah, sebab video ni terlalu panjang. Saya tunjuk secara ringkas dulu. Okay, so nanti kalau siapa mungkin nak tak faham, boleh komen kat bawah. Mungkin kita akan buat video yang asing lah untuk cara-cara manual leveling. Okay, okay, dan selepas kita buat tu, kita bolehlah tekan auto home test. Dan ni kita angkat sikit untuk kita letak filament. Okay, so sebelum kita nak letak filament, caranya kita akan preheat lah. Okay, kat sini kita tajamkan sikit filament tu. So saya belakang saya bukakan balik sebab kita nak bagi dia mudah nak masuk. Okay, jadi kalau tak perlu buka pun tak apa, tapi saya nak tunjuk tu, kadang-kadang dia tak boleh masuk, saya akan buka. Okay, okay, dah nampak keluar tadi. Okay, dan sebelum kita print, kita kena set up dia punya software pula. Software ni dah pergi ke Ultimaker Cura website dan download lah. Kalau untuk PC, untuk Windows, download untuk Windows, untuk Mac, download untuk Mac lah. So download yang paling latest. Okay, just next. Okay, sampailah dia siap install. Okay, yang adalah free dan open source. Okay, okay, bila siap tekan je ni. Lepas tu bila dia minta add printer, pergi ke add non-network printer dan cari brand Creality. So industry ni bawah Creality punya company. So cari C Creality dan cari, dia tak ada yang untuk sofa ni dia tak ada yang Ender 3 version 2, tapi boleh pakai je Ender 3 Pro. Okay, boleh pakai je, dia sama je. Dia punya size bag tu semua sama, size hardware dia semua sama je lah. Okay, sebab dia pun daripada upgrade daripada Ender 3 yang lama kan. So pakai je yang tu. Okay, inilah rupanya software ni. So lepas tu kita masukkan lah file model yang kita nak. So dia boleh drag and drop. Okay, saya drag ataupun kita import pun boleh. Tapi saya dah drag file ni. Okay, ini adalah file yang saya cakap tadi kita nak print, iaitu XYZ cube. Okay, so kat sini saya akan setting juga untuk PLA. Dia ni tak sama untuk setiap filament. So ni saya anggarkan 210 lah. Okay, 210. Dan saya bagi dia punya infi adalah 10% je. Okay, ini secara ringkas lah saya tunjuk. Okay, okay, dan kita slice kan, dan kita masuk ke dalam memory card yang dia bagi. Okay, ini adalah step sebelum kita print lah. Kalau siapa nak print turun file yang dibagi pun ada juga. Okay, dia akan automatically detect dia punya SD card dan kita masuk. Dan SD card tu kita pergi ke print dan select file yang betul lah. Okay, macam saya ni yang ni XYZ cube. Nah, kita tekan print. Okay, dan masa dia nak start tu dia akan ambil masa sikit lah. Sampai suhu 210 yang saya setting tadi, dia achieve dan baru dia akan start print lah. Okay, so sekarang dia dah start print.
So sebenarnya kalau sambil dia macam dia terapat tu, kita boleh adjust juga dia punya level tu kat bawah. So takut dia terapat ke apa ke. So yang paling penting first layer ni kita kena pantau lah sebelum kita nak tinggal kan. Kita bagi dia, kita tengok dia terlampau ketat ke apa ke. Kalau dia keluar bunyi yang sangat pelik macam bunyi ataupun term dia adalah clock tu, so kita kena stop dan kita kena buat level balik lah. So kalau rasa okey dan di naik 2-3 layer tu, so kita biarkan je lah. Okey, ni dah siap. So kalau ikutkan ni yang first layer tu sebab kita tak nampak sangat, so nama dia macam ketat sikit. Okey, tak apa ni, tapi dia tak ada bunyi clock, tak ada bunyi yang macam apa-apa lah. Ini adalah first, yang second kita test. So kita buat folder cara testing ni. So kalau boleh nampak yang kat sebelah tu ada, tadi kita pernah fill. Sebab saya adjust tadi, saya rasa macam terapat sangat, saya adjust dan dia terlonggar. Okay, dah siap. Okay, right. So dia punya ni, bila dia lama kita biarkan lepas dia siap, dia akan sejuk sendirilah. So kita berjaya lah kita buat pemasangan, kita berjaya print dua benda, iaitu XYZ Qt dengan phone holder ni. Okay, walaupun dia hasil dia okay, alhamdulillah cantik, cuma adalah dia kena setting sikit. Macam bag ni pun nampak sana, nampak sini tak nampak. So dia macam dia tak betul-betul level lagi. Okay, so tu nanti kita akan buat lepas ni lah. So untuk video ni saya just tunjuk secara ni sebelum saya setting cantik lah. So far kita puas hati dengan apa yang kita pasang. Secara ni kita berjaya lah, boleh katakan kita berjaya. Okay, so ni adalah phone holder. So ni adalah contoh apa yang kita boleh buat lah dekat sini, dekat 3D printer ni. Okay, nanti kita akan buat lagi video-video berkaitan dengan 3D printer ni, apa yang kita buat dengan 3D printer ni. Okay. Okay, alright. So saya harap video ni dapat membantulah kepada sesiapa, dapat memberi manfaat lah kepada sesiapa yang ingin tahu tentang 3D printer ni. So ni kita tunjuk secara unboxing lah. Okay, ni adalah drawer yang dibagi. So senang lah kita letak semua tools-tools ni. So kita tak bertukar dengan tools yang lain lah. Ni adalah untuk printer saja. Okay, so far saya memang sangat puas hati dengan dua ni. So saya pun memang tak sabar sebenarnya nak buat projek banyak lagi menggunakan 3D printer ni, membuatkan konten yang lagi berkaitan dengan DIY dan menggunakan 3D printer ni lah. So kita gabungkan, kita buat mungkin decoration, kita design sendiri, kita akan buat menggunakan 3D printer ni. So nanti kita akan buat lah banyak konten lagi lah berkaitan dengan 3D printer ni. Dan untuk version kedua ni, pendapat saya, review saya rasa macam sangat puas hati lah. Dan mesin ni sangat senyap. Okay, saya pernah tengok industri, pernah juga macam ada pengalaman dengan industri yang lama. So dia compare dia memang senyap lah. Dia silent board dia memang betul lah, cuma kipas dia kuat. Kalau yang industri pun memang ada kipas kuat, tapi dengan motor lagi bunyi mesin. So ini dah sangat senyap lah. So mesin ni bisa saya katakan sangat berbala lah, bagus lah untuk ni. Walaupun dia paling murah DIY dan ada benda yang dalam kategori printer yang budget, dan ada lagi printer yang lagi canggih. Tapi dia untuk yang DIY ni sangat berbala untuk kita beli, dan kita boleh sambil belajar pasang dan kita boleh upgrade sendirilah. Okay, so kita ada planning juga nanti kita nak buat video berkaitan dengan video upgrade. Okay, berkaitan dengan printer ni, macam bag ni yang saya tunjuk tadi. Okay, saya nak tukar yang flexible, yang magnetic tu. Okay, tu antara salah satu lah apa yang kita nak tukar. So banyak lagi, macam film holder pun kita nak tukar. Okay, kita plan ni nak letak dekat tepi. Okay, okay, banyak lah sebenarnya kita boleh buat macam ni. Kita sambil kita belajar printer ni, bolehlah kita upgrade printer ni sebelum kita buat benda-benda yang besar-besar kan. Okay, sambil kita main tu, kita bagi keseronokan. Dan mungkin kita tanya tentang harga. So harga ni yang saya beli ni adalah 1086. Okay, terima kasih lah dekat isteri saya bagi dia birthday ni kan. Okay, berkat saya tengok malam-malam. Okay, so dia surprisekan saya dengan printer ni. Okay, saya sangat terima kasih. So printer ni saya dapatkan di 3D Gadget. Sekali lagi saya cakap di 3D Gadget. Okay,
Saya juga akan letakkan link dekat bawah. So sebelum tu, siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow page kami juga, okey. Okey, dan supaya tak tertinggal lah tentang video 3D printer ni. So nanti kalau kita buat ni dapatlah update. Okey. Macam biasa juga, siapa ada sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Okey. So macam yang ni, okey, ni apa dah saya cerita sikit lah. Saya sebelum tamat, saya nak buat apa yang saya nak planningnya. So antaranya lah saya nak letak printer ni, macam saya cakap dia, kekurangan dia adalah dia tak ada motor kedua. So saya nak upgrade ke motor yang dua lah. Kita panggil dua motor untuk Z ni lah. So kita tu antara kita punya planning lah. So nanti kita akan buat video. So mungkin hasil dia akan lagi stabil lah, akan lagi cantik. Okay, tu antara apa yang kita planning lah. So nantikan lah. So kalau tak nak ketinggalan, jangan lupa subscribe. Okay, subscribe. Okay. Okay, saya rasa tu sajalah untuk kali ni. Dah panjang lebar sangat dah. Saya pun tak sabar dah nak main ni. Okay, okay, terima kasih siapa yang menonton dari awal. Okay, terima kasih juga kepada isteri saya sekali lagi last sebelum saya menamat ni bagi printer ni. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Saya tukar dari awal 3D printer and the 3 version 2. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.